nak buat temu bual dengan Cik Fatin berkaitan dengan masalah pelajar masalah yang hadapi oleh pelajar ketika online kelas. Okey, boleh tak Cik Fatin perkenalkan diri Cik Fatin dulu? Okey, nama saya Fatin Sarah binti Ramli. Saya berumur 22 tahun dan sekarang saya masih belajar. Boleh saya tahu Cik Fatin belajar di mana ya? Saya belajar di Universiti Malaya, UM dekat KL. Oh, dekat UM. Okey, boleh saya tahu Cik Fatin sekarang semester ke berapa? Sekarang saya semester 3, tahun 2 lah. Okay, so sekarang ni Cik Fatin online kelas ataupun face to face? Saya sama je macam you lain, macam orang lain belajar daripada rumah. So belajar online lah. So kiranya Cik Fatin ni duduk di rumah lah, bukannya duduk di kampus. Duduk rumah. Okay, boleh saya tahu rumah Cik Fatin dari segi rangkaian okey ke tidak? Ataupun memuaskan? Line internet saya so far okey, tapi dulu masa mula-mula awal-awal kita ODL, online learning, ada masalah sikit lah, tapi sekarang dah okey. Okay, boleh saya tahu Cik Fatin menggunakan line apa ya kat rumah? Okey, sampai sekarang saya gunakan U-Mobile, tapi memang daripada dulu, tapi sekarang saya gunakan U-Mobile. So alhamdulillah lah U-Mobile kat area rumah saya okey je line tu. So sekarang ni dah okey lah, tak ada gangguan apa-apa? Tak ada. Bagi pendapat Cik Fatin lah, online kelas ni okey ataupun tidak? Bagi saya ada pro and cons dia, tapi bila kita dah lama sangat macam ni, dah berbulan-bulan kat rumah, saya rasa macam tak berapa okey. Bagi saya tak berapa efektif lah. So kita tak rasakan suasana belajar yang sebenar dan kita sendiri tak terdorong ataupun tak termotivasi untuk buat kerja. Mungkin mula-mula dulu masa sebulan 2 rasa okey lah, seronok duduk rumah, tapi sekarang saya rasa macam tak boleh, saya rasa kita balik dulu juga. Okey, memandangkan Cik Fatin duduk di rumah ketika online kelas ni, adakah keluarga Cik Fatin faham dengan situasi Cik Fatin? Alhamdulillah, ibu bapa saya faham dan mereka juga maklum sebab dekat rumah saya bukan saya seorang yang online kelas, ramai lagi ada saya 2 orang. So memang setiap kali pagi tu hari-hari memang kita akan bangun masing-masing ada kelas. Ada tak gangguan lain ketika Cik Fatin tengok online kelas? Macam kena masak ke, kena tiba-tiba kena rushing pergi tempat lain ke? Gangguan tak banyak dan saya tak rasa itu satu gangguan yang besar sebab mostly saya boleh cakap ODL ni saya okey, saya tak banyak diperintahkan itu ini sebab mak bapak saya tu faham dan saya pun tak adalah banyak kerja luar ke apa. So okey, tak ada banyak gangguan, melainkan gangguan dari segi macam gangguan keseronokan lah, macam gadget ke, TV ke, makanan macam tu lah. Okay, kalau saya berikan Cik Fatin range daripada 1 hingga 10, berapa kadar tekanan Cik Fatin berkaitan dengan online kelas ni? Oh, stres tentang online kelas ya. Dia tak adalah stres sangat, tapi mungkin kalau tengah buat kerja ada tiba-tiba ada masalah tak boleh save ke, tak boleh hantar, macam tu je lah. Tapi daripada segi kerja yang level bagi tak adalah stres. So saya boleh cakap 4/10 je kot. Daripada segi penat pula macam mana? Penat, masa awal-awal ada juga rasa penat sebab saya time tu masih cuba nak adapt, cuba nak bahagikan diri dengan masa kat luar sebab saya ada buat kerja lain juga. So kat situ bila malam, bila nak spend time buat assignment ke apa, saya dah rasa penat sebab pagi petang saya dah buat kerja lain. Okay, so sekarang ni Cik Fatin dah boleh atasi ke ataupun masih lagi sama? So far dah boleh atasi. Start daripada hujung November dengan Disember awal ni saya dah okey sebab saya dah slow down apa yang saya buat tu. Bisnes sampingan saya tu, saya pun dah tak ada kerja, so memang Disember ni saya fokus saya semua. Okay, sepanjang online kelas ni ada tak Cik Fatin terdetik lah rasa macam nak berhenti belajar sebab tekanan ke, sebab penat ke, apa ke? Tak ada. Saya tak adalah rasa macam nak berhenti belajar. Cumanya kadang-kadang bila kita terlampau seronok buat satu benda tu, macam saya buat bisnes kan, dia dah seronok sangat tu sampai dah lupa tugas hakiki macam kena belajar, buat assignment. So kita sendirilah reflect balik diri kita, buat apa yang patut semua. Bagi diri Cik Fatin sendiri lah,
adakah Cik Fatin sebenarnya bersedia untuk menghadapi online class? Saya bersedia sebab daripada SEM lepas kan bukan setakat baru SEM ni. So dah berbulan-bulan dah kita macam ni dan kita pun dah tahu rentak macam mana online kelas ni. So okey pula. So kiranya Cik Fatin dah bersedia lah dengan online kelas ni. Okey. Okey, pada pandangan Cik Fatin lah, adakah pensyarah yang mengajar Cik Fatin ni bersedia dengan online kelas? Untuk semester baru ni saya kata ya mereka bersedia sebab kita pun dah memang daripada akhir SEM lepas dah dimaklumkan memang SEM baru ni akan buat ODL juga. So memang lecturer pun dah bersedia, lecturer pun cakap dia dah meeting selalu, memang kerja tu dah nampak dah apa yang ada. Daripada awal SEM lagi, lecturer saya memang dah beritahu assignment berapa persen, quiz berapa, semua test berapa. So memang kita orang dah ada guideline, tinggal ikut je. Dari segi assignment pula, adakah makin bertambah ataupun biasa ataupun berkurang ke? Yes, assignment bertambah, tak macam kelas fizikal selalu. Sebabnya bila online kelas ni kita dah tak ada exam, kita dah tak ada peperiksaan. So markah periksa dia akan gantikan kepada assessment. So memang saya ada dalam 8 subjek, so boleh dikatakan 6 subjek semua full assessment, full assignment. So memang kena berkorban buat kerja je lah, kerja group dan kerja individu. Dari segi sudut assignment yang berkumpulan lah, macam mana komunikasi Cik Fatin dengan kawan-kawan? Adakah dia terurus, smooth je? Kerja berkumpulan so far okey, tapi tak adalah sebagus ataupun tak adalah sejelas kita jumpa depan-depan, bincang depan-depan. Tapi still boleh adapt lah sebab masing-masing tahu peranan masing-masing. Dan online kelas ni saya boleh cakap kekurangan dia bila kita nak dapatkan kerjasama masing-masing untuk berbincang juga. Ada satu masa tu orang ni tak free, ada masa tu orang tu pula tak free. So susah nak communicate, so dia jadi perbincangan jadi panjang. So kuranglah kerjasama ketika online kelas ni lah. Disebabkan rangkaian. Yes, itulah. Okey, pada pendapat Cik Fatin, adakah pelajar yang mampu ataupun sukakan online kelas ni dia adalah seorang pelajar yang introvert? Introvert mungkin juga itu salah satu faktor dia. Tapi tak semua orang macam tu. Ada je orang extrovert yang fokuskan kerja, lebihkan kerja. Bukan kita kata sebagai perfectionist lah, tapi ada je orang yang jenis berdisiplin. Dia tahu apa dia nak buat daripada penting kepada tak penting. Dia utamakan mana yang dia buat. Macam orang introvert, mungkin dia nampak introvert, mungkin orang fikir dia selalu buat kerja je, tapi dia tak tahu dia ada minat lain ke, dia spend time dengan benda lain ke. So masing-masing berbalik pada diri sendiri je. Okey, sejak online kelas ni, dari mana Cik Fatin dapatkan info ataupun ilmu tambahan berkaitan dengan subjek yang Cik Fatin belajar sekarang? Okey, info tambahan yang paling banyak saya dapat Google lah. Saya mencari maklumat kat Google, and then saya ada bahan rujukan juga. Semua lecturer memang dah sediakan bahan rujukan dekat satu website kami, and then ada juga bertanya dekat senior-senior. Okey, adakah kadar mencari maklumat Cik Fatin di dalam Google, rujukan apa semua meningkat? Yes. Sejak online kelas ni memang saya boleh katakan hari-hari saya akan jumpa Encik Google tu untuk carikan maklumat. Sebab kita berjauhan dengan lecturer, kawan tak ada kat sekeliling, so kita pun tak tahu pasti ada yang buat seorang-seorang. So mintalah juga bantuan Google, apa yang perlu. Okay, jika diberikan kadar 1 hingga 10 dalam masa satu hari, berapa kalikah Cik Fatin melayani Encik Google untuk dapatkan maklumat? 1 hingga 10 saya boleh bagi 7. Tapi kalau weekend kurang sikit lah. Kalau hari biasa lah. Okay, pada pendapat Cik Fatin sendirilah, adakah online kelas ni ada kelebihan dan kekurangan dia? Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, dan macam saya cakap tadi ataupun berdasarkan soalan awak tadi, semua tu bergantung pada diri sendiri ataupun persekitaran. Kalau macam parent faham,
kalau kita sendiri pandai nak arrange, okey je. Mungkin kalau ada masalah parent yang tak faham tu, ataupun yang ada kerja lain ke, dia kena buat part time lain ke, tu resiko sikit. Mungkin juga masalah line coverage membawa masalah kepada kedudukan online kelas lah. Dengan Cik Fatin, Saya okey je. Semua Okey je. okey lah. okay, kalau semenjak online kelas ni berlangsung, ada tak Cik Fatin develop skill lain? Skill baru sepanjang online kelas ni mungkin kemahiran komunikasi. Sebab masing-masing jauh, so komunikasi diperlukan sangat-sangat. So mungkin makin jelas dan makin ada komunikasi yang baik ni kat situ. Antara Komunikasi grup-grup. Macam mana tu dari segi Dari segi kita nak buat assignment ke, ataupun sekarang walaupun online bukan setakat assignment kan, ada kerja program lain ke, projek lain, kelab semua. So kat situlah komunikasi di atas talian tu, meeting semua tu. okay, ada tak Cik Fatin menghadapi masalah lain lah ketika online kelas ni? Saya tak ada. Alhamdulillah saya tak ada masalah apa-apa. Sebenarnya tak adalah. Sebab saya cakap tadi berbalik pada diri sendiri. Kalau saya rasa saya ada masalah, mungkin saya melengah-lengahkan assignment, so saya reflect diri saya balik. Saya motivatekan diri saya balik. Mungkin okey, hari ni aku main handphone sekejap je. Ataupun ada satu cara lagi, saya kalau nak buat kerja, nak gerakkan kerja saya akan pergi kerja mak saya. Tempat kerja mak saya. So kat situ keadaan lebih tenang, so saya buat kerja lah kat situ. Boleh tahu Cik Fatin ada jadual ke? Maksudnya dalam satu hari tu ada jadual ke? Bila kena buat assignment berdua? Saya tak adalah jadual yang jam by jam tu. Cuma saya dalam seminggu tu saya listkan lah apa yang perlu saya hantar, apa yang perlu saya siapkan. Adalah draft-draft kasar je. Okay. Saya ada dua soalan, dikatakan soalan tambahan lah, yang berkaitan dengan masalah yang tular di media sosial sekarang ni. Okay, yang pertama, seorang cikgu yang buat kelas di kedai kopi disebabkan cikgu tu menghadapi masalah rangkaian lah. Okay, apa komen Cik Fatin dengan isu? Usaha dia kan, so kita kena appreciate lah. So dekat sini soalan tu sendiri menggambarkan online kelas ni bukan sahaja efek kat kita, tapi kat mereka, kat guru, diorang sendiri perlu cari kawasan yang betul untuk dapatkan internet tu. So memang masing-masing antara dua pihak tu kena struggle lah untuk menjayakan online kelas ni. Okay, satu lagi isu yang berkaitan dengan seorang cikgu, dia tak ada masalah rangkaian apa semua. Masa pun dia dah duduk depan laptop, dia menunggukan anak murid dia masuk ke kelas. Tapi malangnya anak murid dia tak masuk ke kelas. Tapi anak dia sendiri yang masukkan masuk kelas tu. Saya ada baca benda tu. Dan saya sendiri salah seorang yang respon kepada isu tu. Sebab saya pelik kenapa ada orang yang macam tu. Sebab kita orang macam mana busy macam mana pun, penat macam mana pun masuk kelas juga. Tapi macam tak faham kenapa ada juga murid yang macam tu. So bagi sesiapa yang orang kelas tu, kita appreciate lah cikgu kita, lecturer kita. Kita kena tahu balik apa tugas kita, peranan kita. Sebab daripada dia juga kita menuntut ilmu. So kita kenalah berbuat baik supaya kita dapat ilmu yang halal dan bermanfaat. InsyaAllah. Sebagai pelajar kaunselor lah yang Cik Fatin kan. Okay, boleh tak bagi sedikit pesanan kepada mereka yang mempunyai masalah lah ketika berhenti online kelas? Okay, pesanan untuk kalian yang online kelas, apa yang boleh saya kongsikan, kita kerja banyak tapi jangan takut semua, kita listkan balik, slow down, kita list daripada paling penting, mungkin kurang penting ataupun yang tak penting. Macam mana kita nak list tu, kita tengok submission date, kita tengok bila kita kena hantar due date semua tu, kita rangkakan balik semua tu. So kita daripada situ kita boleh utamakan mana yang perlu diutamakan dulu. So jangan stres-stres, buat je. Okay, terima kasih Cik Fatin sebab sudi luangkan masa untuk bertanding, untuk jalankan sesi perempuan lah berkaitan dengan masalah student ketika online kelas. Okay, terima kasih.